Nama saya Dr. Manimala Selbinaika. Saya seorang pakar perubatan bidang histopatologi dan ahli statistik. Video ini adalah untuk memberi sedikit pencerahan mengenai isu um, mengenai pengamal perubatan. Ya, saya nampak banyak social media users ni yang bukan doktor, dia keliru sikit pasal isu ini. Right. Saya rasa maybe orang awam ni uh, tak selalu erti istilah sebagai pengamal perubatan, pakar perubatan, saintis yang bukan doktor, dan ini mungkin menjadikan sukar untuk mereka menilai sebuah post atau social media post yang dibuat kalau mereka tidak tahu apa kepakaran orang yang membuat posting itu, ya. So video ini saya buat untuk memberi pencerahan sedikit. Okey, kita start dari dulu so lebih senang orang faham. Okey, sebelum tahun 1970-an, 1960-an semua, ada perbezaan di antara medical dan non-medical, ya. Kalau kita tengok pengamal perubatan MBBS, okey, itu adalah ijazah pertama. Itu orang yang biru. So kami semua pengamal perubatan, dan segelintir daripada pengamal perubatan ini akan membuat kepakaran. Itu adalah ijazah kedua. Dan pada waktu itu kepakarannya semua basic clinical punya kepakaran saja. Bukan scientific punya kepakaran, clinical punya kepakaran. So macam pembedahan ataupun internal medicine ataupun sakit puan, macam itulah, yang semuanya clinical. Bidang bukan clinical yang berjurus kepada sains seperti fisiologi, biochemistry, pharmacology, immunology, genetics, statistics, semua dikuasai oleh saintis. Okey, dan kalau kita tengok pun dulu ramai daripada orang yang memenangi Nobel Prize for Medicine ini bukan pengamal perubatan, dia bukan doktor, medical doctor, ya. Dan kalau kita tengok pakar statistik yang paling termasyhur di dunia perubatan ialah Sir Bradford Hill. Siapakah Sir Bradford Hill ini? Dia adalah juru terbang tentera. Okey, yang bila dia dapat TB dia tak boleh terbang lagi, so dia datang jadi medical statistician. So you heard me right. Sir Bradford Hill is a fighter jet pilot who, when he got TB, he couldn't continue flying, so he became a medical statistician. Dan Sir Bradford Hill adalah orang yang pertama menjalankan randomized control trial, iaitu untuk streptomycin untuk tuberculosis. So kita punya saintis dulu punya saintis ini sangat hebat, right? Dan kejurangan di antara clinical doctors dan saintis itu tak begitu besar. Okay? So bila kita pergi ke tahun 1980-an, 1990-an, sekarang mula wujud kejurangan. Di setengah-setengah negara, secara undang-undang, untuk mengajar pharmacology ke, fisiologi ke, biochemistry, anda perlu menjadi doktor dulu. So, bidang-bidang ini menjadi kepakaran perubatan. Okay? Dan di medical school, di banyak medical school sekarang dia tak boleh gunakan saintis untuk ajar topik ini. Dia kena ada doktor yang pakar dengan ini. Pada waktu itu tahun 90-an, subjek macam immunology, genetics, medical statistics ini semua memang dah wujud, tapi bab dia kecil, dia masih just newly dia sedang develop. So waktu itu topik seperti immunology dan genetik semua, bab dia kecil sangat, dia boleh masuk dalam ijazah kedua. Masa saya semua kita buat immunology dan genetik sebagai general pathology, right? Dan of course lepas tu pun kita sambung belajar, dan bila kita kerja pun kita gunakan knowledge itu.
Tapi bila kita masuk 2000-an, 2000s dan Human Genome Project started, bab immunology, genetics, medical statistics ini dia menjadi satu ilmu yang besar, topik yang sangat besar. Dia jadi subspecialty on its own. Dia sudah menjadi. So waktu ini doktor membuatnya sebagai ijazah ketiga. Okay, misalnya kita nak buat genetics, kita kena tahu statistik sebab genetical statistics iaitu bioinformatics tu satu bidang penghususan. So ini dijadikan ijazah ketiga untuk pakar perubatan. Okay, so kalau kita pergi mana-mana negara yang maju dalam bidang perubatan, kita akan nampak dia susunan dia agak macam ini. Okay, semua bidang ini dikuasai oleh pengamal perubatan, medical doctor. Tapi yang kuning dan hijau, dia ada medical doctor dan dia ada juga saintis yang bukan doktor. So, dua-dua akan bekerjasama. Alright. So, bila berlaku macam COVID ini, negara-negara yang ada struktur macam ni, dia tak perlu sangat bergantung kepada WHO ke apa. Sebab negara-negara macam ni, macam WHO dan badan-badan macam ni, dia play safe, dia selalu play safe. Dia tak nak buat apa-apa yang nanti dia kena marah ke, dia disalahkan macam tu, ya. Okey. Kita tengok Malaysia pula. Di Malaysia, soal clinical specialty ni, okey, macam surgery, medical, anesthesia, obstetrics, pathology. Soal clinical ni kita sangat strong. Okay? Tapi bila datang ke soal scientific part of medicine, macam pharmacology, physiology, biochemistry, genetics, ini kita tak cukup orang. Bukan kita tak ada pakar. Kita ada pakar. Tapi sana satu, sini satu. Kalau kita nak buat apa-apa project research pun tak boleh. Kalau kita nak kumpul 3-4 medical statistician, kita nak lihat data daripada KKM untuk COVID pun, nak cari orang pun susah. Okay? So, di Malaysia sekarang, bila saya nampak macam ni, tak cukup kepakaran di bidang sains. Tapi di bidang klinikal cukup bagus. Okay? Tapi di bidang scientific, itu tak memuaskan lagi. Okay. Apakah akibat kalau kita kekurangan pakaran dalam bidang saintifik? Kalau medical doctor kita tak menguasai bidang saintifik. Saya bagi contoh, ya. Pertengahan tahun ini kita dengar banyak pasal ivermectin. Okay? Nah, ivermectin ni 2011 dia memang dah dikenal pasti sebagai satu antiviral dan digunakan untuk denggi dan sebagainya. 2020 satu kumpulan bernama Kelly, dia telah kenal pasti dia juga antiviral untuk COVID. Okay? Now, paper yang Kelly ni dibaca oleh doktor di semua negara, ya. Malaysia dia baca, India baca, US baca, UK baca. Tapi negara di mana dia ada banyak pengamal perubatan, pakar perubatan pharmacology, dia faham maksud paper ini. Okay? Dia tak salah fahamkan. So, di negara-negara ini, dia gunakan dos biasa dan dia gunakan di tahap awal. Sebab ini adalah antiviral. Dan ini kita tahu, antiviral mesti gunakan tahap awal. Baru-baru ini Merck dia keluarkan antiviral molnupiravir. Right? Bila dia gunakan di tahap pertengahan, dia tak kerja dengan begitu baik. Tapi bila dia gunakan pada tahap awal penyakit COVID, dia kerja dengan baik. Okay? So, kita tahu antiviral ni kita kena gunakan as awal yang mungkin. Right? Tapi di Malaysia ini, bila kita tengok pasal dos, tiba-tiba ada muncul satu kumpulan, dia salah faham kertas yang ditulis oleh Kelly ini. Dan mula-mula dia kata ada dos 32 kali ganda, lepas berapa minggu jadi 50 kali ganda, lepas tu jadi 100 kali dan lepas tu 500 kali ganda. Okay, so terang-terang dia salah faham apa yang ditulis
oleh Kelly itu. Lain negara tak salah faham, hanya di Malaysia kita salah faham. Dan bila buat kajian pun, lain negara semua buat kajian di tahap awal. Ataupun macam India dia gunakan as a close contact pun dia dah bagi ivermectin. Tapi di Malaysia kita buat kajian pun di tahap pertengahan. Okey, bukan di tahap awal. Okey, kalau kita kata di bidang imunologi, ya. So bila kita kurang pakar di bidang ini, soalan-soalan berkenaan dengan scientific aspect of vaccine misalnya, tak ada orang untuk jawab soalan ini. Okey, misalnya kita ambil vaksin mRNA ni. Okey, saya masa ijazah kedua saya kepakaran, saya ada buat imunologi, saya ada buat genetik. So saya ada banyak soalan. Tapi saya bukan pakar tahap saya boleh jawab soalan ini. Saya boleh kemukakan soalan sebab saya faham. Right? Tapi saya tak boleh jawab sebab saya bukan pakar dalam bidang imunologi untuk menentukan adakah jawapan ini betul, tepat, benar. Itu dia orang itu adalah pakaran tersendiri. Okey? So sekarang kita lihat, okey, dia ada radang jantung. So adakah dia radang di tempat lain, anggota lain? Okey, itu pun kita tak tahu. Then kita lihat macam sifat vaccination, ya. Kita tahu daripada vaccination lain seperti campak, measles. Measles ni dia punya vaccination ni kerja macam ni. Lepas kita bagi vaccination sebab kita tak mau mati akibat dapat penyakit itu kan. So kita bagi vaccination. Lepas tu 2-3 minggu lepas tu kita keluar di masyarakat dan kita maintain kita punya immunity dengan live booster. Maksud booster yang kita dapat itu daripada virusnya sendiri di sekitaran kita. Okey, orang lain ada measles, virus itu digunakan sebagai booster. Tapi bila saya tengok COVID ini, kita nak gunakan vaksin sebagai booster. So saya pun kurang faham apakah perbezaan. Kenapa kita tak boleh gunakan virusnya sebagai booster? Macam kita gunakan untuk measles. Okay? Itu soalan saya. Tapi kita tak ada pakar imunologi untuk menjawab soalan itu. Right? Dan saya lihat di Israel. Saya sangat suka lihat Israel sebab dia negara maju, population dia pun kecil dan datanya bagus. So saya lihat Israel, okeylah saya tak kisah sangat pasal orang yang tua-tua, sakit, semua itu tak kisah. Orang muda. Nah, orang muda ni vax ke tak vax, dia punya tahap jangkitan penyakit selepas jangkitan ni sangat kurang. Okey. So orang yang sudah dapat 2 dos, kenapa nak bagi dia 3 dos pula? Okay, kenapa dia tak boleh dapat booster daripada wild type virus macam measles? Okay, so mungkin ada sebab saintifik, ada yang baik untuk bagi mereka booster ketiga. Tapi saya nak dengar jawapannya daripada orang yang bertauliah, seorang yang ada kepakaran itu. Ya, so saya pun rasa puas. Okay, this person knows what they are talking about. Satu lagi isu ialah saya rasa ramai orang awam tidak faham perbezaan di antara kepakaran dan pengkhususan. Okay, kepakaran ini biasanya berdasarkan exam. Tiap-tiap 6 bulan ke setahun ada exam. Kena belajar, kena pass exam. So di sini kita dibandingkan dengan orang lain. Kalau kita tak sama taraf, kita tak boleh pass. Tapi pengkhususan ini dia lain pula. Kita jadi expert dalam satu area yang kecil dan sebab tu kita tak dibandingkan dengan orang lain. Examiner tengok dia puas hati dengan kerja kita, okey. So kepakaran adalah macam MMed, medical, MRCP, professional, PhD, ini kepakaran. Ada exam tiap-tiap 6 bulan ke 1 tahun ke apa-apa ada exam. Pengkhususan biasanya PhD akademik. Ini bukan berdasarkan exam tetapi berdasarkan research project. Okay? So bila seorang itu cakap, sedang membagi pandangan
untuk apa-apa dalam bidang medical ni, kita kena tahu dia ni pakar ke ataupun dia academic PhD. Okey, sebab dia berbeza. Okey, dia punya tahap dia berbeza. So last slide ni adalah cadangan saya. Ni memang banyak kali saya sudah war-warkan isu ini. Saya dah banyak kali buat ditulis di surat khabar semua, dah lama. Okey, tapi sekali lagi saya ulang sebab saya rasa ini satu COVID ini satu lesson yang mustahak untuk kita. Ini kita mesti ada kepakaran ini semua. So saya harap dengan COVID ni dan kita sekarang ada emo yang berlebihan, ya, kita tak boleh menyerapnya ke dalam penjawatan awam semua. So mungkin kita boleh menghantar mereka untuk membuat kepakaran ini, ya. Mungkin dalam masa depan kita tidak akan ada emo sebanyak ini. Dan kita nak hantar orang pun tak cukup orang untuk menjalankan tugas di sini. So sekarang sebab kita ada access ammo, lebih ammo, so mungkin kita boleh hantar mereka ke overseas ke mana-mana untuk mendapat kepakaran ini semua. Okey, terima kasih. So macam biasa, jika ada apa-apa pembetulan, tolong bagi saya akan buatnya di Facebook atau YouTube saya. Terima kasih, ya.